Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khususan li muallifil kitab wa muallimina wa masyaikhina wa ummahatina wa abaina wa lil muslimina wal muslimat syai'un lillahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma fakina fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakhalna ma'a Daud al-jibal sabbihna wa kunna fa'ilin. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa imanal muttaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'nu wa ta'lim wa tazakku wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalalatil alal khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa radai wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dipermudahkan jalannya menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadaqallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang berbahagia ini, kita di antara yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk berada di tempat yang mulia dalam majlis ilmu yang disebut sebagai Raudatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga, yang mana kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, iza maraltum bi riyadil jannah farta'u. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu berjalan di taman-taman syurga, maka hendaklah kamu mengambil manfaatnya. Lalu ditanya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman syurga? Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakatuz zikri. Itulah satu perkumpulan, satu jamaah
yang sentiasa mengingati, yang membicarakan Allah Subhanahu wa taala, iaitu majlis ilmu. Maka alhamdulillah pada malam ni kita dipilih oleh Allah taala untuk berada di taman-taman syurga majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan keberadaan kita dicatatkan pahala, diampunkan dosa, dinaikkan darajat dan dikira sebagai amal soleh ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu dalam sesi yang pertama bagi pengajian hadis, iaitu 40 hadis anjuran dan ancaman, ataupun kitab asalnya Arba'una Hadisan fi Targhib wa Tarhib min Ahadis Bukhari wa Muslim. Jadi mudah-mudahan dengan pertemuan ini satu mukadimah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala serta dicucuri rahmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perteguhkan iman kita, meningkatkan amal salih kita dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala mengikut apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, rasanya tak perlu saya nak perkenalkan kerana sebelum ni saya pernah hadir di sini dalam pengajian kitab Tauhid Aqidatul Awam sebelum kita PKP. Sebelum kita PKP awal tahun ataupun akhir tahun lepas. Kemudian PKP kita berhenti. Kemudian naik PKP ni kita diadakan semula dan dirombak jadual pengajian. Maka alhamdulillah saya dipahamkan dapat penuh semua tiap-tiap minggu dan saya tengok saya diminta lagi untuk sampaikan bersama-sama, berkongsi dengan tuan-tuan dan perempuan. Cuma dalam pengajian kitab yang berlainan, iaitu kitab hadis. Jadi insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan dengan pengajian yang kita hadir, sama ada dengan pengajian tauhid, pengajian fiqh, dengan pengajian tasawuf, begitu juga dengan pengajian hadis, semua itu mudah-mudahan kita mengharapkan tak lain dan tak bukan untuk mardatillah, untuk kita meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah taala, sebelum kita masuk perbicaraan hadis yang pertama dalam kitab 40 hadis Targhib wa Tarhib ini, anjuran dan ancaman ini, jadi kita sedikitlah pengenalan berkenaan tentang kitab ini. Kalau tadi saya sebut, rasa tak perlu saya nak sebut pengenalan diri saya, sebab saya pun asal memang orang Tangkak. Saya memang orang Tangkak, orang Kampung Rawang Sungai Mati. Kampung Rawang Sungai Mati. Cuma bertugas saja di Segamat. Tapi ada kuliah ni alhamdulillah sampai juga bersama-sama dengan orang Tangkak. Jangan kata saya orang luar pula. Saya balik kampung ni. Saya bukan orang asing saya orang Tangkak. Anak jati Tangkak. Bukan orang luar, bukan orang asing sekalipun. Tak ada apa, cuma nak cakap je. Mudah-mudahan kita dapat teruskan hubungkan silaturahim antara satu sama lain dengan asbab majlis ilmu ini tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah taala, sedikit pengenalan daripada kitab ini. Sebenarnya penyusunnya iaitu salah seorang daripada guru kami, iaitu Al-Musnid Syekh Muhammad Usni Jinting bin Muhammad Hayat Jinting Al-Langkati Al-Azhari. Beliau merupakan sahabat saya ketika mengaji di Mesir dulu dan juga guru saya ketika mana di Mesir dulu. Dan untuk makluman, beliau telah pun meninggal dunia baru-baru ni, tahun ni beliau meninggal dunia.
pada umur 40 tahun. Pada umur 40 tahun. Muda. Meninggal di Indonesia. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala cuci rahmatnya. Kita hadiahkan Fatihah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala cuci rahmatnya dan golongkan daripada golongan kedudukan yang tinggi diberikan oleh Allah Ta'ala minan nabiyyin was-siddiqin was-solihin wa hasuna ulaika rafiqah. Mudah-mudahan segala amal jariah ilmu yang disebarkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok orangnya yang kat belakang tu. Kulit belakang tu. Itu almarhum Al-Musnid Syekh Muhammad Husni Jinting bin Muhammad Hayat Jinting Al-Langkati Al-Azhari. Jadi beliau telah menyusun sebuah kitab yang bernama Arba'un Hadisan fi Targhib wa Tarhib min Ahadis Bukhari wa Muslim, iaitu 40 hadis berkenaan targhib wa tarhib. Targhib iaitu anjuran, tarhib dan ancaman. Diambil daripada hadis-hadis riwayat dua orang imam besar, iaitu Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya hadis-hadis yang dihimpunkan ni 40 hadis, semuanya darajat hadis sahih. Hadis sahih. Cuma tinggal lagi pada ketika itu yang terakhir saya jumpa almarhum guru kami ini ketika mana beliau datang ke Seramat, dan saya ada sedikit bicara dengan beliau pada ketika itu, ada untuk menyunting ataupun menterjemah beberapa buah kitab daripada kitab beliau, dan secara lisan memang beliau sangat suka dan sangat galakkan untuk dilakukannya, bahkan disebarluaskan. Kerana itulah tak lain dan tak bukan sebagai amal jariah, saham untuk diambil nanti di akhirat kelak. Maka alhamdulillah dengan saya curi-curi juga masa ke azaman, ambil daripada kitab beliau ini, kemudian saya suntinglah dan terjemahan sikit-sikit kenaan tentang makna dalam hadis tersebut. Jadi alhamdulillah dengan pada tanggal September baru-baru ni dapat disiapkan, selesaikan suntingan, terjemahan dan berapa susun atur dalam kitab hadis ini. Alhamdulillah dengan keizinan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ta'ala memberkati usaha ini dan juga sebagai saham pahala yang berterusan yang kita sama-sama hadiahkan kepada almarhum. Mudah-mudahan walaupun dalam usia yang sangat muda beliau meninggal, tetapi banyak jasa khususnya dalam penyebaran ilmu hadis, begitu juga dalam ilmu-ilmu yang lain beliau sebarkan sehingga di mana-mana tempat ini sekalipun. Jadi alhamdulillah dengan berkat keizinan Allah SWT, saya dapat selesaikan juga untuk pertemuan dengan tuan-tuan sesi yang pertama ini, dan insya-Allah kita akan habiskan, katamkan seusaha yang mungkin untuk kita selesaikan sehingga 40 hadis ini. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, dan dalam kitab ini juga di akhir sekali ada saya bawakan juga sanad Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana daripada kitab asal pun memang ada juga disebutkan sanad Sahih Bukhari dan Muslim ini, yang mana daripada beliau sendiri, sehinggalah kepada musannif ataupun pengarang kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sendiri. Jadi saya ambil kesempatan letakkan juga sebagai tabaruk, mudah-mudahan barakah, dan juga akhir sekali diijazahkan buku ini
yang saya sendiri pun ambil daripada almarhum Musnid Syekh Muhammad Usni Jinting. Mudah-mudahan nanti insya-Allah kalau nak ijazah kena tunggu sampai khatam lah, sampai habis. Sampai habis insya-Allah. Tapi kalau nak datang mukadimah malam ni, lepas tu terus tak datang, datang ujung sekali, itu pun nanti kita tengoklah macam mana. Tapi sebaiknya kena usahalah untuk dapat hadirkan sebanyak mana mungkin dalam pengajian ilmu hadis ini. Mudah-mudahan kita mendapat meraih keberkatan dan nur daripada hadis, kita baca bacaan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kita teruskan tuan-tuan masuk kepada mukadimah dululah. Mukadimah dulu ke surat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala rasulil mustafa wa ala kulli abdin mujtaba wa sallam katsira. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan kemurahannya Allah Ta'ala dan kelebihannya Allah Ta'ala telah mengizinkan buku 40 hadis anjuran dan ancaman ini diterbitkan, serta memudahkan hamba yang daif ini memberikan sedikit khidmat kepada agama Islam. Maka sebagai ta'adduban, sebagai adab dalam kita menulis kitab ataupun menulis buku, begitu juga dalam perbicaraan kita, maka tak lain tak bukan kita jangan lupa mulakan dengan basmalah. Mulakan dengan basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kerana itulah anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin faman lam yabda bi bismillah fa huwa aqta. Nabi SAW menyatakan setiap amal itu dia ada nilai dia. Dia ada barakah dia. Ada dia punya nilai, tuan-tuan. Setiap pekerjaan amalan kita ni, kalau kita sebagai seorang Islam, kita anggap setiap pekerjaan itu tidak ada apa-apa, sebenarnya satu kerugian yang besar sebenarnya dalam kehidupan kita 60-70 tahun. Artinya kita tidak jadikan dia sebagai akhirat. Maka sebab itu tuan-tuan, kita kena pastikan setiap amal perbuatan kita 24 jam itu bernilai yang kita akan ambil nanti di hari akhirat. Artinya macam mana kita nak usahakan setiap amal perbuatan pekerjaan kita seharian itu dijadikan akhirat. Istilahnya mengakhiratkan amal perbuatan kita, pekerjaan kita seharian itu. Kerana kalau tidak, satu kerugian yang besar, kerana di akhirat itulah tempat semua dibalas apa pekerjaan amalan yang kita lakukan. Maka sebab itu kata Nabi SAW, kullu amrin zibalin. Setiap amalan pekerjaan yang kamu buat itu ada nilai dia. Faman lam yabda' bi bismillahirrahmanirrahim. Maka siapa yang tidak mulakan amalan pekerjaan yang dilakukan itu dengan basmalah. Faman lam yabda' bi bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Nabi, orang yang tidak mulakan setiap amalan perbuatan pekerjaan dengan bismillah. Dia nak makan, tidak bismillah. Dia nak belajar, tidak bismillah. Dia nak menulis buku, tidak bismillah. Dia nak naik kenderaan, tidak bismillah. Lalu kata Nabi SAW, fahuwa aqta'. Maka terputus nilai keberkatan amalan pekerjaan tersebut. Wa fi riwayatin ajza'. Dan dalam satu riwayat yang lain menyatakan amalan tersebut menjadi cacat. Menjadi cacat, iaitu tidak sempurna. Maka oleh demikian, baginda Nabi SAW dalam hadis tersebut menganjurkan kita untuk kita pastikan setiap amal kita dengan basmalah, dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu disebutkan dalam kitab Jauharul Mawhu wal Munabbihatul Qulub, disebutkan bagaimana kisah satu orang yang sentiasa melazimi pekerjaan amalannya dengan bismillah. Bismillah.
Nak masak bismillah, nak minum bismillah, apa jua sekalipun pekerjaan bismillah. Supaya apa? Supaya kita ada barakah, ada nilainya. Lepas tu kadang-kadang tuan-tuan, setiap amalan kita walaupun yang kecil, kita jangan pandang ringan. Kita jangan pandang remeh. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi pernah sebut, wala tahkiranna. Kamu jangan pandang remeh setiap amalan pekerjaan walaupun yang kecil-kecil. Kerana mungkin itulah sebenarnya amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, sebagai amal ibadah, dan mungkin menjadi asbab untuk Allah taala memberikan rahmat, seterusnya dimasukkan kita ke dalam syurga. Maka sebab itu setiap pekerjaan itu mulakan dengan bismillah. Maka dikisahkan dalam riwayat tersebut, maka satu orang ni memang dia sentiasa melazimi dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia buat satu bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Memang sentiasa bismillahirrahmanirrahim. Maka satu ketika si suami ni dia ada sifat hasad ataupun dengki kepada isterinya ni, yang mana dia nak harta daripada isteri dia. Maka pendekkan cerita, satu hari suami ni dia pergi luar daripada rumah, artinya pergi outstation. Kemudian dihantar satu bungkusan kepada isterinya di kampung, yang mana tujuannya dihantar bungkusan tu, yang dalam bungkusan tu ada ular, tuan-tuan. Tujuannya bila isterinya buka nanti, maka kena patuk mati. Bila mati dia dapat harta semua. Dia dapat harta semua. Tak. Maka si suami ni hantar bungkusan sebagai hadiah. Sebagai hadiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sunnah kalau kita pergi musafir, kita travel, sunnahnya kita bawa balik hadiah. Hadiah. Ini amalan jarang orang kita buat, tuan-tuan. Kalau kita travel musafir pergi mana, sunnah bawa balik hadiah. Sebab tu kalau suami yang faham macam ni, isteri dia memang suka suami dia travel. Dia memang suka suaminya pergi musafir, outstation. Lagi dia galakkan, dia bagi targhib lagi tu. Dia bagi galakkan. Kalau sebulan 3-4 kali tiap-tiap minggu pergi outstation pun tak apa bang. Dia tahu balik dapat hadiah. Ini sunnah yang ditinggalkan, tuan-tuan. Sunnah yang ditinggalkan. Sebab tu memang dianjurkan bila mana kita musafir, travel, balik kita bawa hadiah untuk ahli keluarga. Paling tidak pun buah tangan, tuan-tuan. Sebab tu bila mana si suami ni keluar, maka dia hantar hadiah bungkusan kepada isterinya. Tapi niat untuk bunuh isterinya ni. Pendekkan cerita, bila mana isterinya dapat bungkusan hadiah tersebut, dia gembira, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab suaminya belum balik lagi tapi hadiah sudah sampai. Betapa sayangnya dia kata suaminya pada dia. Maka seperti biasa, sebelum dia buka bungkusan tersebut, apa dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ni, tuan-tuan, kalau nak hurai panjang lebar. Kita ada 40 hadis lagi. Nanti tak habis. 40 hadis. Sebab tu dalam satu kitab yang membicarakan Bismillahirrahmanirrahim ni, dalam kaedah Hisabul Jumal, pengiraan bagi perkataan Bismillahirrahmanirrahim, kalau dihitung, tuan-tuan, satu-satu kaedah pengiraan Bismillahirrahmanirrahim, jumlahnya adalah sebanyak 786. 786. Tuan-tuan pernah nampak tak 786? Yang tuan-tuan selalu ngeteh tu, tempat 786 tu. 786 tu adalah bagi kiraan bagi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti biasa, isinya buka baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dia buka-buka, alangkah terkejutnya, tuan-tuan. Bungkusan yang dihantar oleh suami tu, Masya Allah, tabarakallah. Apa dalamnya? Emas. Emas.
maka bertambah sayanglah si isteri pada suami. Kan? Sayang sungguh. Belum sampai suaminya dia dah bagi hadiah emas lagi tu. Emas. Nampak? Allah Subhanahu Wa Taala tukar sesuatu yang mendatangkan mudarat menjadikan manfaat daripada amalan bismillahirrahmanirrahim. Maka sebab itu sampai disebutkan dalam riwayat, orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim tatkala sebelum daripada tidur sebanyak bilangan 21 kali, maka terhindar daripada perkara yang memudaratkan dia. Perkara yang memudaratkan dia, apa jua sekalipun perkara yang tak baik, yang nak dibuat inyaya jahat pada seseorang itu, sama ada sihir ke, santau ke dan sebagainya, maka akan dipelihara oleh Allah Ta'ala illal maut, kecuali mati. Kecuali mati. Sebab tu pesan guru kami, tuan-tuan, amalan bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur ni 21 kali jangan tinggal. Jangan tinggal. Pendinding protection yang cukup ampuh daripada segala perkara-perkara yang tak baik dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. 21 kali. InsyaAllah, mudah-mudahan boleh jadi amalan. InsyaAllah. Mudah-mudahan jadikan amalan dan istiqamah. Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara dirinya, kata pelihara keluarganya, Allah akan pelihara hartanya, Allah akan pelihara rumahnya dari perkara-perkara yang tidak baik melainkan mati. Itu kelebihan daripada bismillahirrahmanirrahim. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Lalu bila mana suaminya balik, dia mengharapkan bahawa isterinya dah mati. Sekali tengok, hidup lagi isterinya. Bahkan isterinya kata, terima kasih banyak-banyak bang. Kerana apa? Kerana bagi hadiah emas. Dalam hati bila masa aku hantar emas. Aku hantar ular supaya duk petuk mati. Aku dapat harta. Tetapi lain jadinya. Nampak? Itu nak disebutkan bahawa tentang kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Tapi tuan-tuan ibu-ibu yang nak mengharapkan emas, baru nak amalkan malam ni, tak dapatlah rasa saya. Kena lazimkan dulu istiqamah. Setiap semua sekali bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu nanti mana tahu si suami bagi hadiah, harap-harap mudah-mudahan emas dah. Ataupun yang lain ke dan sebagainya. Tapi yang penting bahawasanya amalan itu jangan kita tinggalkan tanpa dengan basmalah. Tanpa dengan basmalah, kerana itulah anjuran baginda Rasulullah SAW. Sehingga kan kata ulama, hatta mana-mana para alim ulama sekalipun bila mereka menulis, maka tidak tinggalkan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka begitu juga dimulai dengan kitab ini dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai adab dalam kita menerima anugerah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sayogianya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tak nak hurai panjang-panjang tuan-tuan, sebab ni sesi pertama, jadi kita cuba usahakan dapat masuk nanti pada hadis yang pertama. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka dengan kemurahannya Allah Ta'ala dan kelebihannya Allah Ta'ala telah mengizinkan buku 40 hadis anjuran dan ancaman. Ini diterbitkan. Jadi buku ini ataupun kitab ini tak lain dan tak bukan dapat diterbitkan, dapat disiapkan, melainkan semua dengan anugerah Allah Ta'ala. Bukan dengan sebab ada masa, dengan sebab ada peluang, dengan sebab badan sihat, tidak. Sebab itu nak menyatakan bahawasanya setiap apa yang kita lakukan hari ini, semuanya sebenarnya dengan kehendak Allah Ta'ala. Iradatullah. Dengan kehendak Allah Ta'ala. Dengan izin Allah Ta'ala. Bukan dengan daya upaya kita. Jangan sampai ada kefahaman, apatah lagi pegangan, setiap apa yang kita buat itu dengan sebab usaha kita, dengan sebab ikhtiar kita, dengan sebab daya upaya kita. Tak ada.
Tak ada. Masa saya nak menyusun ni pun, nak menyunting ni pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ikutkan memang tak ada masa dah. Memang tak ada masa dah. Cuma saya sebelum melakukannya, saya doa, solat saya doa, ya Allah bagi masa. Bagi masa. Memang tak ada masa dah. Apatah lagi nak satu-satu menghadap komputer ni. Memanglah ya Allah. Saya kata bagi masa ya Allah, mudah-mudahan bantu dapat siapkan. Kerana saya himpunkan ni dapat dalam masa 2 minggu je. Saya dah janji dengan jemaah sini untuk pengajian kitab ni, maka kita ambil daripada kitab guru kami ni, Syekh Husni. Dan alhamdulillah dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kemurahannya dapat dihimpunkan, dapat diterbitkan juga. Itu tak lain dan tak bukan hadza min fadli rabbi, dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan, kita kena nafikan. Kita kena belajar hari ni nafikan setiap mana yang kita lakukan, yang kita buat, yang kita usaha, yang kita ikhtiar itu bukan dengan sebab kita. Tak ada. Tak ada. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tak nafikan perkara ini, dia menjadi hijab. Dia menjadi pendinding dalam kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nampak nanti anugerah, kurniaan yang Allah Ta'ala beri, yang ada pada kita itu adalah anugerah, kurniaan Allah Ta'ala. Tidak. Kerana apa? Bila kita akui bahawa setiap apa yang kita buat, apa yang kita usaha, apa yang kita ikhtiar itu dengan sebab usaha kita, dengan sebab kita. Itu syirik tu bahaya. Itu tuan-tuan, kalau belajar akidah, itu satu perkara yang perlu dinafikan. La haula wa la quwata illa billah. Sebab tu bila muazzin dia melaungkan azan pada kalimah ataupun laungan azan pada hayya 'ala solah, jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya, tiada kekuatan melainkan Allah Taala. Hayya 'ala solah, mai datang sembahyang. Orang mai datang sembahyang tu bukan dengan sebab keretanya besar, kan, keretanya boleh berjalan, pakaiannya cantik, badannya sehat, dia ada masa pada ketika itu. Tidak. Tuan-tuan, kita mai datang dalam majlis ilmu hari ni bukan dengan sebab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rumah kita dekat dengan masjid, ataupun kita ada masa lapang, ataupun kita ada pakaian baru, ataupun kita ada kenderaan yang besar. Tak. Ada yang rumah jauh boleh datang. Daripada Seramat ada datang, daripada jauh-jauh pun ada. Ada yang dekat, ada dekat pun tak dapat datang. Tak? Ada yang naik motor saja. Itu semua, itu asbab. Tetapi sebenarnya adalah kehendak izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila azan itu dilakukan hayya 'ala solah, mai sembahyang, kita mai sembahyang, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya, tiada kekuatan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang tinggal lagi kita perasan ke tak perasan je. Perasan tak perasan. Sebab itu bila mana kita usaha, kita ikhtiar, usaha ikhtiar. Itu ahli sunnah wal jamaah. Aliran Asy'ariyah wal Maturidiyah. Usaha ikhtiar tetap usaha. Tapi jangan yakin dengan usaha. Jangan yakin dengan ikhtiar. Itu yang masalah besar tuan-tuan. Kerana dunia ni darul asbab. Kita guna juga asbab. Tapi jangan yakin dengan asbab. Jangan yakin dengan asbab. Itu dalam bicara, saya dah masuk tauhid lah pula. Sebab ni kita ni bicara hadis. Maka sebab itu tak lain dan tak bukan, semua anugerah itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kitab ini dapat diterbitkan juga kerana itu dengan kehendak dan kemurahan serta kelebihan kurniaan yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Serta memudahkan hamba yang daif ini memberikan sedikit khidmat kepada agama Islam. Tak lain tak bukan tuan-tuan, yang pertama tujuannya saya nak berkhidmat kepada salah seorang daripada guru saya, berkhidmat kepada guru saya tersebut supaya ada apa yang boleh saya sumbangkan daripada khidmat kepada para masyayikh. Yang kedua tak lain tak bukan untuk menyambungkan lagi amal jariah beliau supaya dapat dimanfaatkan bersama-sama kita, supaya perkara itu tidak terputus. Sebab itu baginda Nabi SAW menyatakan
Kita ini tuan-tuan hidup atas dunia ini kena usaha jadikan apa jua sekalipun keadaan kita, profession kita, status kita, komposisi kita, mana-mana sekalipun, pastikan jadikan diri kita ni manfaat kepada yang lain. Apatah lagi manfaat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan tidak ada niat ataupun usaha untuk jadikan diri kita manfaat kepada agama Allah taala. Kerana kata Nabi SAW, khairun nas man yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia itu siapa? Kata Nabi SAW. Sebaik-baik manusia itu siapa? Adakah orang yang jawatannya besar, pangkatnya tinggi, hartanya banyak? Tidak. Nabi kata sebaik-baik manusia itu atas dunia ini, dia bagi manfaat kepada manusia yang lain. Dia memberikan kebaikan kepada manusia yang lain. Maka dari segi manfaat kebaikan nak disebarkan kepada orang lain, tak perlu kita jadi orang alim. Tak perlu kita nak hafal 30 juzuk. Tak perlu kita buat perkara yang berat. Tetapi apa yang ada kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita gunakan. Kita gunakan, kita salurkan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu muazzin kan, dia berdakwah dengan apa yang dia ada. Dia berdakwah dengan azannya, panggil orang sembahyang. Ada setengah orang dia berdakwah dengan apa yang kemampuan dia ada. Dia boleh bicara, dia boleh cakap, maka dia boleh sampaikan dengan melalui perbicaraan, ceramah, tazkirah dan sebagainya. Ada orang dia mampu boleh menulis, maka disampaikan dakwah itu dengan melalui penulisan, maka dia sebarkan, dimanfaatkan dan sebagainya. Maka semua yang ada pada kita itu sebenarnya Allah Ta'ala nak tengok. Aku bagi kamu sesuatu itu, kamu ada tak? Gunakan, manfaatkan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Lepas tu tuan-tuan, hari ini kita tengok mana-mana kuliah, ceramah dan sebagainya, dah ada rakaman, ada live dan sebagainya. Itu pun termasuk saham. Dia ada kepakaran tentang macam mana nak buat video, nak masukkan dalam YouTube, disebarkan, manfaatkan kepada orang lain. Maka itu pun Masya Allah Tabarakallah. Dia mendapat saham, kepakaran yang dia ada untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sedikit. Kerana tuan-tuan, kita nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sumbangan, apa khidmat, apa yang telah kita berikan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu, ketika mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, burung yang mengambil air daripada paruhnya dan dia terbang nak memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Api yang cukup besar tuan-tuan, yang sukar untuk dipadamkan. Bahkan mustahil dengan air yang sedikit daripada paruh burung tersebut yang ambil nak memadamkan api tersebut. Maka dia ulang alik. Burung ni tadi, dia ambil air dengan paruh dia, dia pergi letak pada api tersebut. Api yang besar tetapi air yang pada paruhnya setitik saja. Dia tak putus asa. Dia ambil air lagi, dia terbang lagi letak. Dia ambil lagi air, dia letak lagi. Sampaikan bila ditanya, wahai burung, apa yang kamu buat? Sedangkan memang kamu tak boleh nak memadam api tersebut. Daripada air yang sedikit yang kamu ambil daripada paruh kamu, kamu nak letakkan, nak memadamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim AS. Maka sudah tentu tak boleh. Tapi apa jawab burung ni tuan-tuan? Allahu Akbar. Dia kata apa? Ya. Memang dengan air yang sedikit ni daripada paruh aku ambil, aku letakkan, memang tak boleh memadamkan api yang membakar Nabi Allah Ibrahim AS. Tetapi paling tidak pun aku ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ada dalil di hadapan Allah Ta'ala. Aku ada perkara yang boleh disebutkan di hadapan Allah Ta'ala tatkala mana kekasihnya Allah Ta'ala, Nabi Allah Ibrahim AS dibakar. Apa yang kamu buat? Apa yang kamu usaha untuk membantu Nabi Allah Ibrahim AS? Paling tidak pun aku ada hujah di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, aku gunakan paruh aku, ambil air ni,
letakkan pada tempat bakar Nabi Ibrahim salam agar paling tidak pun untuk memadamkan bakaran ataupun api yang bakar Nabi Ibrahim salam. Ada hujah tuan-tuan. Ada benda sampai tahap begitu buruk. Paling pun sedikit. Paling pun sedikit. Maka begitulah dalam kehidupan kita 60, 70, 80 tahun, jangan sampai tidak ada sedikit pun kita khidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah apa kekuatan kelebihan yang ada pada masing-masing untuk disalurkan, untuk diberikan khidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Buku ini menghimpunkan 40 hadis berkaitan dengan anjuran dan ancaman dalam amalan harian sebagai seorang Islam, yang disusun oleh Al-Musnid Al-Syekh Husni Jintin bin Muhammad Hayat Jintin Al-Lankati Al-Azhari. Diambil daripada hadis-hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi himpunan 40 hadis ini dia fokus kepada perkara targhib, apa yang dianjurkan, dan tarhib, apa yang menjadi ancaman daripada baginda Nabi SAW. Dan sebenarnya semua itu ada dalam lingkungan amalan kehidupan kita. Ada yang kadang-kadang tuan-tuan kita perlu mengambil peluang dalam kehidupan yang sementara ini untuk merebut melakukan amal soleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kadang-kadang kita tak ada, istilahnya dipanggil motivasi, semangat. Maka baginda Nabi SAW lah tuan-tuan yang bagi targhib, yang bagi semangat untuk bagaimana kita ni sebagai hamba Allah, umat Nabi SAW, meraih keberuntungan pahala daripada amal-amal yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita ni tuan-tuan manusia, Allah Taala yang create, Allah Taala yang buat. Allah Ta'ala tahu apa kehendak ataupun dorongan yang menjadi pendorong dalam kita dapat melakukan amal soleh. Maka sebab itu ada hadis-hadis Nabi SAW yang bentuk targhib. Targhib ni galakkan. Galakkan supaya dilakukan amalan tersebut, maka ada dia punya faedah, ada dia punya fadail dan sebagainya. Supaya dia menjadi perangsang, pendorong kita supaya dapat melakukannya. Contoh, tuan-tuan datang majlis ilmu. Bukan satu perkara yang kecil-kecil tuan-tuan. Kerana Nabi bagi tahu satu targhib, satu galakan bagi orang yang sentiasa rajin, banyakkan duduk dalam majlis ilmu yang disebutkan taman-taman syurga atas dunia ini sebagai laluan untuk mudah nanti akhirat untuk masuk syurga. Itu targhib, anjuran, galakan Nabi SAW untuk duduk dalam majlis ilmu. Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Orang yang banyak rajin selalu duduk dalam majlis ilmu, dia mencari jalan pergi dalam majlis ilmu, maka Allah Taala akan mudahkan jalannya menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu pun Nabi dah sebut dah, galakkan, dianjurkan pergi majlis ilmu, ganjarannya besar, supaya bagi semangat, pendorong. Tapi itulah tuan-tuan, yang namanya pahala itu disimpan dan rahsia Allah Ta'ala yang kita akan ambil akhirat. Maka manusia tak berapa ramai yang tuan-tuan sedar tentang perkara tersebut, apatah lagi gairah untuk merebut peluang yang ditarghib, yang digalakkan oleh Nabi SAW. Kerana apa tuan-tuan? Kerana pahalanya tak nampak. Pahala tak nampak. Tak. Seperti mana semayang fardu 5 waktu di masjid, semayang berjamaah. Nabi SAW kata apa? Satu bentuk anjuran, galakan, targhib supaya kita dapat meraih keberuntungan menjaga solat fardu 5 waktu berjamaah. As-salatul jamaah afdalu min salati fazil bi 27 darajah. Orang yang solat berjamaah itu lebih afdal daripada semayang seorang diri dengan 27 darajat. 27 darajat. Tuan-tuan, ini galakkan Nabi SAW, bagi semangat. Tetapi tak semua orang boleh faham tuan-tuan. Tak semua orang boleh terima. Dan tak semua orang boleh nak rebut. Kerana apa? 27 darajat itu pahala yang kita akan ambil di akhirat. Tak dapat sekarang. Artinya tak nampak depan mata tuan-tuan. Tak nampak depan mata.
Tetapi kalaulah misalnya kata tuan-tuan 27 darajat itu ditukar kepada yang kita dapat terus. Tak payah tunggu akhirat, dunia dah dapat. Tukar RM27. RM27. Siapa yang semayang fardu 5 waktu, sekali semayang di masjid RM27. Lepas habis semayang je, beratur, tunggu Pak Bilal bagi RM27. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, apa jadi masjid? Semayang fardu 5 waktu macam semayang Jumaat. Ramai, penuh. Penjarakan pun tak ada. Dah. Sebab apa? Nak rebut tu RM27. Satu waktu. Tuan-tuan bayangkan kalau satu waktu RM27, kali dengan 5 waktu, 5 kali, berapa tuan-tuan? 100? Berapa ni? RM135. Pencen orang getah tuan-tuan. Pencen menyawit. Pencen hak kerja lain. Saya nak pergi masjid je. Satu hari dapat 135. Masya Allah. Kali pula dengan 30 hari. Berapa banyak tu? Maka berbondong-bondonglah, berpusu-pusulah, berebut orang nak datang masjid. Sebab apa? Nampak benefitnya, kelebihannya tuan-tuan. Tetapi itulah sebenarnya pahala yang kita akan ambil nanti akhirat. Kenapa ramai juga tak dapat? Kerana pahala tu kita akan ambil akhirat, satu ujian yang Allah Ta'ala beri. Ujian tuan-tuan. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kita sangka kita sudah beriman selagi mana kita belum diuji oleh Allah Ta'ala. Salah satu ujian tuan-tuan adalah pahala. Orang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan diambil nanti pahala di hari akhirat, maka dia akan rebut tuan-tuan peluang ni. Sebab tu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi kaitkan, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nabi kata barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Gandingan tuan-tuan. Iman dengan Allah, hari akhirat. Kerana apa? Kerana kalau orang betul-betul imannya kuat, dia yakin dengan janji-janji Allah Ta'ala, maka dia akan buat apa yang diperintahkan, yang dianjurkan, yang digalakkan oleh Nabi SAW. Contoh, Nabi sebut tentang untuk berbuat baik pada jiran. Memuliakan jiran, memuliakan tetamu. Nabi sebut juga, man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, hendaklah kalian memuliakan tetamu. Kerana memuliakan tetamu ini sunnah Nabi dan ganjarannya besar. Tapi orang yang meyakini janji Allah Ta'ala dan beriman dengan Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala akhirat nanti pahala akan dapat, maka dia akan memuliakan tetamu. Nampak? Allah Ta'ala gandingkan, Nabi Ta'ala gandingkan iman dengan Allah dengan iman hari akhirat. Sebab tu pahala tu ujian. Anjuran bercakap baik pun Nabi sebut, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, maka dia cakaplah yang baik-baik. Kalau tak mampu, diam itu lebih baik. Diam itu lebih baik. Dan banyak hadis-hadis yang Nabi gandingkan beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Maka sebab itu banyaklah hadis-hadis Nabi tentang targhib, galakkan supaya kita rebut tuan-tuan. Supaya kita dapat meraih kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Justru itu sama-samalah kita berusaha sedaya upaya sedapat mungkin untuk mengambil faedah dari hadis-hadis yang ada dalam buku ini. Semoga memberi manfaat dunia dan akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Artinya bersemangatlah dalam perkara-perkara yang memberikan manfaat kepada kamu. Apatah lagi yang memberi manfaat kepada akhirat kita tuan-tuan, yang kita akan kembali kampung halaman yang kekal. Maka semangatlah. Ihris ma yanfa'uka. Nabi kata semangatlah dalam perkara-perkara yang memberi manfaat, memberi faedah.
dalam kita hadir dalam majlis ilmu, dalam kita membaca hadis Nabi SAW, perkara yang ada kaitan dengan agama, berkaitan dengan akhirat, yang memberi manfaat keberuntungan kita hari akhirat, maka kena semangat tuan-tuan. Kena semangat. Maka semangat itu dapat didorong, itulah daripada hadis-hadis yang berbentuk targhib, galakkan supaya kita sentiasa bersemangat. Akhirnya Al-Fakir memohon kepada Allah Jalla Jalalu dengan perantaraan baginda Nabi SAW. Ini disebut sebagai tawasul. Tawasul. Ada orang allergic tuan-tuan dengan tawasul ni. Jangan duk allergic sangat tuan-tuan. Sebab hak tawasul tu kalau dengan Nabi SAW, kalau duk allergic sangat ni, kata bab tawasul tu bid'ah lah, syirik lah, kurafat lah dan sebagainya, hati-hati. Kita hak dengan Nabi SAW tu, jangan ada apa-apa tuan-tuan yang tak baik dengan baginda Nabi SAW. Wasilah perantaraan dengan Nabi SAW. Maka mudah-mudahan dengan perantaraan baginda Nabi SAW, semoga buku ini membawa keberkahan dan kebaikan yang diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Amin ya rabbal alamin. Nas'alullah wal afwa wal afiyah wallahu muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Sagamat 12 Safar 1442 Hijrah, Rabu 30 September 2020. Al-Fakir ilallah al-Qadir Al-Fadhil Ustaz Muhammad Faizal bin Abdul Rahman. InsyaAllah itu mukadimah, mudah-mudahan sebagai pengenalan daripada 40 hadis targhib wa tarhib ini. Kita masuk tuan-tuan, sebelum kita akhiri sesi pertama kita dengan hadis yang pertama. Boleh? Boleh insya-Allah. Tuan-tuan dekat bolehlah, saya jauh. Gua ya tuan-tuan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kita ambil barakah sikit dalam sesi pertama ni, hadis yang pertama. Al hadisul awal. An Muawiyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa inna ma ana qasimun wa yu'tillahu, rawahu Bukhari. Hadis yang pertama artinya, dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dikehendaki kebaikan yang banyak oleh Allah Jalla Jalaluh, nescaya akan difahamkan perihal agama Islam. Aku hanyalah orang yang menyampaikan dan Allah Jalla Jalaluh yang memberi petunjuk. Riwayat Imam Bukhari. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Hadis ni tuan-tuan, ulama menyatakan bertaraf hadis sahih. Hadis sahih. Kerana diriwayatkan daripada seorang imam hadis yang sangat hebat, yang sangat masyhur, iaitu Imam Bukhari rahimahullahu taala. Maka hadis ini bertaraf hadis sahih. Sebab tu tuan-tuan, bila kita bicara tentang hadis, memang ada darajat hadis. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis maudhu', ada yang disebut sebagai hadis dhaif dan sebagainya. Maka ketahuilah tuan-tuan, dalam darajat hadis tersebut tidak lain dan tak bukan adalah melihat kepada perawinya yang meriwayatkan hadis tersebut. Walaupun secara hakikatnya ia adalah tetap juga hadis Nabi SAW. Dan darajat-darajat tersebut adalah sekadar untuk dilihat dari segi kekuatan yang meriwayatkan hadis tersebut. Sama ada sahih, hasan, dhaif maupun maudhu'. Dan bila sebut darajat hadis, sama ada sahih, hasan, dhaif maupun maudhu', itu sebenarnya tuan-tuan bukan untuk kita dengan sewenang-wenangnya untuk menolak hadis-hadis yang kadang-kadang setengah daripada kita beranggapan hatta hadis dhaif maka ditolak. Kerana apa? Kerana dipahami dan diketahui bahawa contohnya dhaif itu maknanya lemah. Bila kata lemah, macam lemah, tak kuat, maka ditolak. Jangan tuan-tuan.
Sebab ini fitnah akhir zaman. Ini yang berlaku. Kan? Sehingga kan timbul trend hari ini kan, bahawasanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan, hanya yang boleh dipakai hadis sahih saja. Kan? Maka hadis dhaif ditolak langsung. Kan? Ini yang fitnah akhir zaman. Sedangkan tuan-tuan, kan, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim bahawasanya hadis dhaif itu adalah jumhur ulama bahawa menyatakan boleh untuk digunakan sebagai fadilatul amal, kelebihan-kelebihan dalam beramal. Hadis dhaif. Adapun dalam hujah, hukum hakam dan sebagainya, memang kebanyakannya memang ambil daripada hadis yang sahih. Cuma tinggal lagi, bukanlah satu kemestian sesuatu istinbat hukum itu diambil daripada hadis sahih semata-mata. Sebab tu bila orang yang tidak melalui disiplin ilmu yang sebenar, sehingga kan ada yang menolak hukum yang ditetapkan oleh dalam khususnya dalam mazhab kita Syafi'i, Imam Syafi'i umpamanya, maka dia kata nilai hadis yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i ini adalah bukan hadis sahih, maka ditolak. Maka dia kata ada hadis sahih lagi yang perlu digunakan, yang perlu dipegang, apatah lagi untuk diamalkan. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam kriteria dalam penetapan hukum ni, imam mujtahid, baik Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, bukan seperti mana yang kita faham. Kerana penetapan satu-satu hukum itu bukan hanya pada hadis sahih saja. Banyak sudut lain lagi tuan-tuan untuk dilihat. Bukan semata-mata hadis sahih tetap dan pilih untuk dijadikan hukum dan amalan. Tidak. Banyak kriteria-kriteria yang lain. Dan bukanlah Imam Syafi'i mengambil hadis tersebut dan menjadikan satu hukum dan diamalkan dan menolak hadis sahih yang lain. Tidak. Kerana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala seorang ulama hadis juga. Cuma terkenalnya sebagai ulama fiqh. Sebab itu tuan-tuan, dalam perkara ini sebenarnya kita tak boleh nak terjemahkan, contohlah hadis sahih benar, hadis hasan baik, hadis dhaif lemah. Jangan tuan-tuan. Kerana itu istilah. Tetapi bila terjemah begitu, yang tak dibuat oleh ulama, yang tak diajar pun oleh kami ketika belajar mana sekalipun, tak ada diterjemahkan dhaif. Tak ada tuan-tuan. Bila ditulis contoh satu bab bicara tentang hadis dhaif, bab ma jaa fi hadis dhaif, ini suatu bab pada menyatakan hadis dhaif. Tidak diterjemahkan ini suatu bab pada menyatakan hadis lemah. Tak ada. Tetap juga hadis dhaif. Kerana itu istilah tuan-tuan. Tak boleh suka-suka kita menterjemahkan yang mana istilah tersebut yang menyebabkan kesalahfahaman hari ini. Tak ada. Mana-mana tuan-tuan ditulis contoh, ini satu bab pada menyatakan hadis benar, hadis hasan. Ini satu bab pada menyatakan hadis betul, hadis sahih. Kerana istilah. Tak boleh kalau kita kata, ini hadis lemah. Masya Allah, tabarakallah. Itu istilah. Itu hadis dhaif lah tuan-tuan. Mana dhaif tu nak diterjemahkan lemah? Tak ada. Maka sebab itu dalam perkara ini, bila dipahamkan yang bukan sepatutnya, maka itu yang didoktorinkan dalam masyarakat kita. Bila hadis dhaif, tolak. Hadis dhaif, tolak. Hadis dhaif, tolak. Bahaya tuan-tuan. Kerana itu tetap juga hadis Nabi SAW. Satu kisah disebutkan oleh Allahumma salli ala Habib Zain As-Sumait rahimahullahu ta'ala dalam Kitabul Adab. Dalam satu bab pada membicarakan tentang adab memotong kuku. Adab memotong kuku. Maka salah satu hari yang dianjurkan untuk kita potong kuku, hari apa tuan-tuan? Pertama hari Isnin, yang kedua hari Khamis, dan yang ketiga hari Jumaat. Ini 3 hari ini dianjurkan untuk kita potong kuku. Hari Khamis, hari ini, esok hari Jumaat. Jangan lupa potong kuku. Maka ini hari-hari yang dianjurkan. Hari-hari yang dianjurkan. Bahkan cara kaedah adab potong kuku pun ada banyak versi tuan-tuan.
Ada yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ada yang disebutkan oleh Imam Ghazali, ada yang disebutkan oleh Nabi SAW sendiri yang ajar kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Banyak riwayat. Ada yang pertama, kaedah potong kuku yang biasa tuan-tuan buat, mula daripada mana? Jari telunjuk tak? Jari telunjuk, jari tengah, ibu jari pula, jari manis. Ini maknanya suruh tamat tuan-tuan. Dah mengantuk. Jari manis, kemudian jari kelingking, kemudian terus lompat tangan kiri, jari kelingking, manis, tengah, telunjuk, ibu jari kiri, last kali yang kanan. Ini kaedah yang pertama. Ini ramai buat. Tak apa, silakan, tafadhal. Kerana itu pun tuan-tuan, bila kita potong mengikut adab dia, Masya Allah, ada nilai dia, ada barakah, ada pahala. Walaupun potong kuku saja. Tak, kalau tak tuan-tuan, rugi kita. Kemudian kaedah yang kedua, sama juga, mula dengan jari kanan, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Kemudian terus sini dulu. Ibu jari kanan, selesaikan sini dulu. Kemudian terus yang kiri, kelingking, manis, tengah, telunjuk, ibu jari. Itu kaedah yang kedua. Silakan. Boleh. Kaedah yang ketiga, ini jarang tuan-tuan. Jarang orang buat. Ini dalam riwayat yang Nabi SAW ajar sendiri kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, kalau kamu nak potong kuku, maka kamu potong mula daripada jari tengah dulu. Ini tuan-tuan kena ambil perhatian. Jangan ngantuk. Jari tengah dulu, sebab dia agak complicated sikit. Jari tengah dulu, kemudian lompat kelingking. Lepas kelingking, lompat ibu jari. Lepas ibu jari, lompat balik jari manis. Kemudian daripada jari manis, lompat balik jari telunjuk. Dapat? Saya ulang balik. Tengah, kelingking, ibu jari, manis, telunjuk. Kiri pun sama. Tengah, kelingking, ibu jari, manis, telunjuk. Sama. Kaki jangan ambil tengah. Ambil daripada ujung terus sampai ujung. Jangan ambil tengah juga, silang. Kaki lain, straight je saja. Baik. Nabi kata, wahai Aisyah, kalau kamu potong, amalkan cara potong kuku dengan cara macam ini, yang tadi tu, tengah, kelingking, ibu jari, manis, tunjuk. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala akan murahkan rezeki kamu. Allah Taala akan murahkan rezeki kamu. Salah satu amalan murah rezeki tuan-tuan daripada adab potong kuku ni tadi. Masya Allah, tabarakallah. Satu amalan yang mudah tapi ganjarannya besar tuan-tuan. Mudah, simple saja. Dah. Jadi mulai esok tuan-tuan nak buat yang pertama, kedua ke ketiga? Confirm ketiga. Confirm tiga. Semua nak murah rezeki. Itu pun sunnah Nabi SAW. Jadi nak jadikan satu kisah tuan-tuan, maka selain daripada 3 hari tersebut, hari Senin, Khamis, Jumaat, itu tidak dianjurkan untuk kita potong kuku. Bahkan ada disebut dalam hadis Nabi SAW, siapa yang potong kuku hari Rabu, maka dia akan mendapat penyakit baras, iaitu penyakit kulit sopak. Ada disebut. Cuma tinggal lagi hadis tu hadisnya darajatnya dhaif. Maka satu ketika tuan-tuan ada satu syekh ni, Masya Allah, tabarakallah. Syekh ni tuan-tuan, syekh, orang alim. Bukan macam kita orang awam, tak. Orang alim tuan-tuan. Maka dia kata apa? Tak, ini hadis dhaif. Ada dhaif, tolak.
Orang alim ni, tolak. Tak kisah, potong saja kuku hari apa pun boleh, tak masalah. Maka dia pun potong kuku tuan-tuan hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Dia potong kuku hari Rabu. Dia potong kuku tuan-tuan pada hari Rabu tersebut dengan tidak semena-mena, dia terus kena penyakit barasnya tadi. Penyakit kulit. Tu kena penyakit kulit. Lalu tuan-tuan, pada malamnya dia mimpi jumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang alim, bolehlah tuan-tuan jumpa malam jumpa Nabi. Kita ni ya Allah, bila nak jumpa? Tak. Orang alim bolehlah malam tu tuan-tuan dia jumpa Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya kepada beliau, "Mahal, apa yang berlaku pada kamu ni?" Maka dia pun jawab, "Ya Rasulullah, aku kena penyakit kulit." Lalu Nabi tanya, "Kenapa?" Dia kata, "Aku potong kuku pada hari Rabu." Terus Nabi SAW bertanya kepada orang alim ni tadi, "Adakah kamu tak baca ke hadis aku yang larangan tentang memotong kuku pada hari Rabu?" Maka jawab orang alim ni tadi tuan-tuan, "Ya, ya Rasulullah, aku baca. Aku jumpa hadis tersebut, aku tahu, aku baca. Cuma tinggal lagi hadis tu darajatnya dhaif." Dia hujah pula dengan Nabi. Berani tu tuan-tuan. Dia kata tinggal lagi hadis tu hadis dhaif. Terus tuan-tuan Nabi kata, "Ya, memang status hadis tu adalah dhaif. Tetapi dia tetap hadis. Dia tetap daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka terkejut tuan-tuan orang alim ni tadi. Maka dengan izin Allah Ta'ala, Nabi SAW membaca doa kepada orang alim tersebut, maka disembuhkan oleh Allah Ta'ala penyakit kulit tersebut. Artinya apa tuan-tuan? Kita jangan sewenang-wenangnya menolak walaupun hadis tu hadis dhaif. Sebab tu saya beritahu tadi, dhaif tu tak boleh nak terjemahkan lemah. Dhaif. Sahih, hasan. Sebab apa? Bila kita menterjemahkan yang tak sepatutnya boleh diterjemahkan kerana itu istilah, maka menyebabkan kita salah faham, maka ada lemah, maka tak boleh terima, ditolak. Sedangkan ia tetap juga hadis Nabi SAW. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi hadis yang pertama ini darajatnya adalah hadis sahih. Kerana riwayat daripada Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yang mana hadis ini daripada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Salah seorang daripada khalifah selepas daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan cukup terkenal seorang sahabat Nabi SAW ini yang bernama Muawiyah. Umurnya agak panjang juga tuan-tuan. Dia wafat pada tahun 60 Hijrah. Pada tahun 60 Hijrah di Damaskus ataupun sekarang dipanggil Syria. Tempat di Syria ataupun dipanggil kawasan itu dipanggil kawasan Syam. Dan seorang sahabat yang sangat mulia dan pernah menjawat jawatan seorang khalifah selepas daripada setelah Hasan bin Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Jadi kata beliau, satu hari Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wa yu'tillahu." Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khairah." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan kebaikan, yang kebaikan yang banyak. Maka hadis ini tuan-tuan, yang pertama sekali, kata ulama, nak menunjukkan tentang keagungan, kemuliaan, kedudukan ilmu agama. Dan keutamaan yang paling besar adalah untuk kita mempelajari ilmu agama. Sehingga kan Imam Nawawi dalam kitabnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kitabnya Riyadhus Salihin, pada membahaskan tentang keutamaan ilmu, maka dibawakan, dicantumkan hadis ini sebagai hadis yang pertama sekali, nak menjelaskan tentang kemuliaan, kedudukan yang tinggi dalam ilmu agama. Sehingga Imam Nawawi berkata, hadis ini menunjukkan keutamaan ilmu agama dan keutamaan belajar agama. Belajar ilmu agama.
Sebab tu tuan-tuan belajar agama ni tak ada tempoh yang tertentu. Minal mahdi ila lahdi. Daripada buayan sampailah liang lahat tuan-tuan. Sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Usahakan sentiasa kita berada dalam menuntut ilmu agama. Kerana itu yang disarankan oleh Nabi SAW. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun jahilan. Nabi kata yang pertama, kun aliman, jadi kamu orang alim. Jadi kamu orang alim. Usahakan belajar jadi orang alim. Tapi tak semua mampu tuan-tuan. Tak apa. Kun muta'aliman. Nabi kata yang kedua, tak jadi orang alim, jadi orang penuntut ilmu agama. Muta'aliman. Tapi muta'aliman di sini iaitu bil kitab. Dengan ada kitab. Sebab tu tuan-tuan kita kena biasakan belajar dengan ada kitab. Ada kitab, ada barakah. Walaupun kadang tak faham mana, walaupun tak nampak mana, dah bawa insya-Allah ada khair, ada barakah. Maka kalau satu orang belajar tu dengan bil kitab, itu termasuk yang Nabi sebut yang kedua, muta'alliman, penuntut ilmu. Kalau tak tuan-tuan, Nabi kata kun mustami'an, jadi orang yang mendengar majlis ilmu. Majlis ilmu, orang yang mustami' ni dia tak ada apa-apa lah, dia tak bawa alat, tapi dia duduk, dia dengar. Tak apa, masuk juga tuan-tuan, orang mustami'an. Lepas tu kalau mana-mana kuliah saya, orang tak bawa kitab pun tak apa, tak masalah. Belenggang pun tak apa tuan-tuan, datang. Tidur pun tak apa. Jangan dengkur sudahlah. Anda mustami'an ni hak dengar, tapi tak ada alat apa. Tak apa. Dia datang juga dia dengar. Bahkan yang keempat kata Nabi, kalau tak juga kun muhibban. Kamu kena jadi orang yang suka kepada majlis ilmu. Majlis ilmu. Kalau tak ni tuan-tuan, maka jadilah orang jahil. Na'uzubillah. Maka kita masukkan golongan mana yang kita nak masukkan, letakkan diri kita tuan-tuan. Maka sebab itu dalam hadis ni menunjukkan keutamaan orang belajar agama. Satu nilai yang sangat besar. Bahkan dianjurkan dalam agama Islam untuk kita sentiasa menuntut ilmu agama. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sehinggakan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia kata dalam hadis yang terdapat keterangan yang jelas tentang keutamaan orang-orang yang berilmu di atas semua manusia dan keutamaan mempelajari ilmu agama atas ilmu-ilmu yang lain. Sebab tu di sini anjuran untuk menuntut ilmu agama. Ilmu fiqh ke, ilmu tajwid ke, ilmu tauhid ke, ilmu tasawuf ke, ilmu tafsir ke, ilmu hadis. Lain daripada itu ilmu teknologi dia tidak termasuk daripada perbicaraan di sini tuan-tuan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khaira." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala dikehendaki kebaikan yang banyak. Baik. May yuridillahu bihi khaira. Siapa yang Allah Taala kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat sesuatu tu tuan-tuan, semua itu dengan iradatillah. Dengan kehendak Allah Taala. Hatta nak beri kita kebaikan pun itu semua dengan kehendak Allah Taala. Dengan kehendak Allah Taala, iradah. Dengan iradah Allah Subhanahu wa taala. Berserta dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa semua sekali pun tuan-tuan dengan kehendak Allah Taala. Tak ada kata dengan semula jadi ataupun dengan kebetulan. Tak ada. Itu semua dengan kehendak Allah Taala. Dan bila sebut iradah, kehendak Allah Taala ini tuan-tuan, dia ada dua. Satu disebut iradah kauni, yang kedua iradah syar'i. Yang pertama iradah kauni. Iradah kauni ni maknanya kehendak yang mengharuskan sesuatu perkara yang dikehendaki tersebut pasti terjadi. Baik berupa sesuatu yang Allah Ta'ala suka ataupun tak suka. Maka pasti terjadi dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu namanya iradah kauni. Allah Ta'ala jadikan semua sesuatu tu
Tak kira lah apa yang Allah tak suka ke tak suka ke, Allah Ta'ala jadikan orang Islam. Jadikan ada antara hamba-Nya orang kafir. Sedangkan Allah Ta'ala suruh hamba-Nya menjadi orang mukmin, orang Islam. Tapi jadi juga ada orang yang ingkar pada Allah Ta'ala. Itu namanya iradah kauni. Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan sesuatu perkara itu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada yang Allah Ta'ala suka, kasih, ataupun yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu dalilnya Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat yang ke-125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Allah Ta'ala kata barang siapa Allah Ta'ala kehendaki akan memberikan kepadanya hidayah, petunjuk. Yashrah sadrahu lil Islam. Nescaya Allah Ta'ala lapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Nampak? Itu iradah kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak bagikan kebaikan, hidayah kepadanya, Allah Ta'ala bagi dia untuk memeluk agama Islam. Ini hidayah. Dan lagi kata Allah Ta'ala, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqa. Perkara yang tak baik juga, yang Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala kata, wa man yurid an yudillahu. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan kesesatan. Yudillahu yaj'al lahu sadraha dayyqa. Maka Allah Ta'ala jadikan dadanya sempit, sesak. Sesak. Haraja ka'annama yas'addahu fis sama. Seperti mana kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seolah-olah air, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Rasa sempit, sesak. Allah Ta'ala sebut dikehendaki oleh Allah Ta'ala itu akan Islam, Allah Ta'ala beri hidayah. Baik. Allah Ta'ala nak sesatkan seseorang itu, maka Allah Ta'ala sesatkan dia, sempitkan dada dia, tak nampak kebaikan Islam. Dua-dua tuan-tuan perkara yang dicintai, disukai oleh Allah Ta'ala, perkara yang dibenci oleh Allah Ta'ala, kesesatan. Allah Ta'ala jadikan juga. Itu namanya iradah kauni. Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menjadikan sesuatu yang baik ataupun yang buruk, yang dicintai ataupun yang tidak dicintai. Yang kedua dipanggil iradah syar'i. Dipanggil iradah syar'i. Iradah syar'i maknanya kecintaan, kesukaan dan tidak mengharuskan terjadinya sesuatu yang dikehendaki dan yang dikaitkan dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya iradah syar'iyah iaitu memberi makna kecintaan, mahabbah, kesukaan yang dikehendaki oleh Allah SWT itu berlaku. Maka Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat. Contoh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menerima taubat hamba-Nya ini, sedangkan manusia ini suka mengikut hawa nafsunya dan sebagainya, maka Allah SWT menginginkan manusia itu bahawa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan dia petunjuk, berikan dia sesuatu ujian dan sebagainya, maka dia kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu disebut sebagai iradah syar'i. Maka dalam hadis ini Nabi sebut may yuridillahu bi khaira. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah Ta'ala di sini dipanggil iradah syar'i. Kerana perkara yang baik. Allah Ta'ala nak bagi dia kefahaman agama. Dipanggil iradah syar'i. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Lalu bila Allah Ta'ala nak memberikan ataupun dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan khaira, kebaikan, yufaqihu fid din. Allah Ta'ala beri dia kefahaman agama. Dalam syarah hadis ni tuan-tuan tentang khairah, iaitu bila mana Allah Ta'ala kehendaki berikan kebaikan, maka kata ulama disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad Syekh Nawawi Al-Bintani dalam mensyarahkan kitab tersebut bagi kitab Allahumma salli ala sayyidina Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Maka kata beliau ada 3 kriteria seorang hamba, seorang manusia itu
yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebaikan, maka ada 3 perkara menunjukkan dia mendapat kebaikan daripada Allah Ta'ala. Yang pertama tuan-tuan, kata ulama bahawasanya bila mana imannya, agamanya dikuatkan oleh Allah Ta'ala. Agamanya kuat, pegangan agamanya kuat, imannya mantap, artinya tuan-tuan Allah Ta'ala beri dia kebaikan. Dia sudah mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kita kena usaha macam mana pegangan agama kita mantap. Amal-amal agama kita ni tuan-tuan, kita dapat amalkan. Maka orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dapat mempunyai pegangan agama yang kukuh, iman yang mantap, artinya dia dalam keadaan situasi yang diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, kata ulama, tanda dia mendapat kebaikan daripada Allah Ta'ala, zuhud tentang perkara-perkara keduniaan. Dia duduk atas dunia ni tuan-tuan, dia dalam keadaan zuhud. Tidak ada kecintaan kepada dunia. Sebab zuhud ni, ingat tuan-tuan, zuhud ni di hati, bukan zahiriah, hati. Bukan orang pakai baju mahal, kereta mewah, rumah besar, tu tak zuhud. Yang disalahfahami, pakai compan-camping, kain, baju, berlubang sana, berlubang sini, seminggu tak basuh. Kenapa? Zuhud. Tu bukan. Zuhud ni di hati. Penolakan dunia, tu di hati. Sebab tu sahabat tuan-tuan, semua perkara dunia semua di tangan, tidak di hati. Bila di tangan, harta di tangan, dunia di tangan, maka dia mudah ditasarufkan. Dibagi-bagikan, derma dibagi, infak dibagi, sedekah dibagi. Tetapi kita akhir zaman, dunia tu harta semua masuk dalam hati. Itu yang susah nak bagi, susah nak infak. Sebab tu zuhud tu di hati, penolakan dunia. Penolakan dunia. Sebab tu kalau satu orang itu kecintaan kepada dunia dia kurang, berbanding kesukaan kepada akhirat lebih, itu tandanya dia dalam keadaan diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala. Diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh tuan-tuan lah, insya-Allah mudah-mudahan orang mai datang majlis ilmu malam-malam macam ni tuan-tuan, tanda tuan-tuan lah orang yang zuhud. Kerana meninggalkan kesenangan, kesedapan yang ada pada malam. Sedap ni tuan-tuan malam-malam macam ni, ngeteh, dah duduk tengok cerita Hindustan, cerita sinetron ke, duduk, ya Allah, ujian. Lagi kalau ada bola. Dah, rasa kalau ada bola, kena fikir juga nak buat tak nak buat ni. Yang main, kena penangan tuan-tuan. Tuan-tuan meninggalkan kesedapan, kesenangan yang ada hari ni, mai datang sini, tekan nafsu, Allah. Tuan-tuan lah orang yang zuhud sebenarnya. Tolak kenikmatan dunia yang ada yang sementara ni. Mudah-mudahan menjadi asbab tuan-tuan sentiasa mendapat kebaikan, insya-Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, kata ulama, tanda satu orang tu dia mendapat kebaikan daripada Allah Ta'ala, maka dia sentiasa memperlihatkan keaiban diri dia. Keaiban diri dia. Kalau dia dapat sentiasa melihat kekurangan yang ada pada dia, keaiban yang ada pada dia, berbanding dia nampak keaiban, kekurangan pada orang lain, artinya tuan-tuan, dia sedang berada dalam diberikan kebaikan khair oleh Allah Ta'ala. Suatu bahaya tuan-tuan, jangan suka tengok aib orang. Artinya kalau kata ulama, dia sering tengok aib orang, tengok kesilapan orang, tengok kekurangan orang, dia saja betul. Yang ni kenapa macam ni, yang ni tak sepatut macam ni. Dia nampak aib orang, kekurangan orang. Artinya tuan-tuan, dia tidak mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak kehendaki kebaikan kepada dia. Sebab tu tanda satu orang itu Allah Ta'ala kehendaki kebaikan kepada dia, dia sentiasa memandang keaiban, kekurangan yang ada pada dia. Kekurangan kepada dia. Itu tandanya juga ilmu yang ada pada dia, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat ni tuan-tuan, sentiasa memandang keaiban diri dia, tak nampak keaiban, kekurangan orang lain. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, ada sebagian ulama lagi menambah, tanda seseorang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala,
dia sentiasa istiqamah dalam beramal soleh. Dia dapat melakukan amal soleh, maintain tuan-tuan. Duha tak tinggal, zikir istighfar 100 pagi 100 petang tak tinggal, selawat atas Nabi SAW 100 pagi 100 petang tak tinggal, kan? La ilaha illallah 1 pagi 1 petang tak tinggal, tahajud tak tinggal, Quran tak tinggal. Bila mana dia dapat istiqamah melakukan amal soleh, artinya Allah Ta'ala kehendaki dia kebaikan. Allah Ta'ala kehendaki kebaikan. Dan juga kata ulama, tanda Allah Ta'ala kehendaki dia tu mendapat kebaikan, disegerakan iqab ataupun azab di dunia lagi. Artinya Allah Ta'ala tak tangguhkan akhirat tuan-tuan. Allah Ta'ala nak bagikan kebaikan kepada seseorang itu, setiap apa yang dibuat sepatutnya dibalas, Allah Ta'ala balas kat dunia. Artinya tuan-tuan, kalau dibalas dunia, habis-habis. Tak bawa sampai akhirat. Tapi malangnya, kalau perkara itu ditangguh, diazab, diiqab, dibalas di hari akhirat. Itu semalang-malangnya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, bila mana kita dibalas, mungkin sebab dengan dosa-dosa kita dan sebagainya, alhamdulillah, Allah Ta'ala nakkan kebaikan kepada kita. Nakkan kebaikan kepada kita. Dan yang terakhir kata ulama, sebenarnya bila mana satu orang tu diberikan musibah, didatangkan ujian kepada dia walaupun sakit, sebenarnya itu tanda Allah Ta'ala nak berikan kebaikan. Kebaikan tuan-tuan. Lepas tu hati-hati, jangan bangga sangat dengan sihat. Apa khabar Haji? Sihat belaka. Alhamdulillah, kawan tak pernah sakit. Hati-hati tuan-tuan. Kadang-kadang bukan itu nikmat, itu istidraj. Kita takut kadang-kadang itu istidraj, bukan nikmat. Sebab tu yakinlah tuan-tuan, mana-mana Allah Ta'ala berikan kita bala, ujian, musibah, artinya tuan-tuan, man yuridillahu bi khaira. Allah Ta'ala nak kita berikan, Allah Ta'ala nak kita dapat kebaikan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang terakhir, tanda dia mendapat kebaikan daripada Allah Ta'ala, sentiasa dia dalam keadaan sabar. Apa jua sekalipun hal keadaan dia tuan-tuan, sabar. Dalam ibadah pun sabar, dalam diberikan ujian pun sabar, dalam Allahumma salli ala sayyidina menghindari maksiat, dosa pun sabar. Dalam ibadah pun kena sabar tuan-tuan. Kalau dia ada kesabaran, artinya dia dalam kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Lepas tu sabar. 10.30 Ustaz, boleh tahan, sabar tuan-tuan. Nampak semua sabar ni. Dia takut tak nak mau dapat kebaikan daripada Allah Ta'ala. Orang yang sabar ni tuan-tuan, Allahu Akbar, sebenarnya memang dia sentiasa dalam kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yufaqihu fid din. Kebaikannya apa? Salah satunya diberikan kefahaman agama. Tuan-tuan, kefahaman agama. Bila kata faham agama, artinya tuan-tuan diberikan kefahaman keseluruhan ilmu agama. Termasuklah syariah ke, usuluddin ke, tauhid ke, fiqh ke, tasawuf ke, apa semua bidang sekalipun tuan-tuan. Itu maksud yufaqihu fiddin, faham agama. Sebab tu Nabi SAW tak sebut yu'allim fiddin, yu'allimhu fiddin, diajarkan ilmu agama, tak. Tapi Nabi sebut orang yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, diberikan kefahaman agama. Nabi tak sebut yu'allimhu fiddin, diajarkan ilmu agama. Kerana kalau faham agama tuan-tuan, artinya dia reti, dia dalam keadaan tahu. Kalau disebutkan bahawa diajarkan agama, artinya tak semestinya dia faham tuan-tuan. Sebab tu biar kita dapat faham agama. Faham agama. Bila faham agama, artinya kata ulama, bila Allah Ta'ala berikan kita faham agama, dia ada kekuatan untuk amalkan agama. Kalau dia dapat kebaikan dari segi belajar saja agama, belum tentu tuan-tuan dia faham agama dan dia dapat amalkan agama. Belum tentu. Sebab tu kekuatan bila Allah Ta'ala beri kita faham agama, ada kekuatan untuk amalkan agama. Itu sebab tu Nabi SAW sebut, orang yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan, yufaqihu fiddin, wa inna ma'ana qasim, wa yu'tillahu. Dan kata Nabi SAW, aku hanyalah orang yang menyampaikan. Nabi menyampaikan apa yang dia amanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu amanah. Nabi perlu disampaikan
Nabi tak pernah sembunyi satu ilmu pun tuan-tuan. Daripada alif sampai ya, semua sampaikan kepada umatnya Nabi SAW. Wa yu'tillahu, dan kata Nabi SAW, Allahu Jalla Jalalu, yang memberi petunjuk. Artinya tuan-tuan, kita ni usaha sajalah. Hidayah, petunjuk itu hak mutlak Allah Ta'ala. Usaha. Yakin pada Allah SWT, Allah Ta'ala yang memberikan petunjuk hidayah. Itu semua atas kerja Allah Ta'ala. Kita jangan masuk campur kerja urusan Allah Ta'ala. Kita semua ikhtiar usaha saja tuan-tuan. Belajar apa semua, kehendak petunjuk Allah Ta'ala itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, hadis yang pertama, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kefahaman agama, mudah-mudahan Allah SWT beri kita kekuatan untuk amal agama, mudah-mudahan tuan-tuan Allah Ta'ala sentiasa memberikan kita kebaikan-kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda dan kita ni mendapat anugerah dan keberkahan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. InsyaAllah kita akan sambung nanti pada hadis yang kedua pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada? Tak ada. Yang terakhir tuan-tuan, saya minta maaf kerana saya janji untuk kongsikan pengijazahan hadis musalsal bi'aulawiyah, tetapi saya tak bawa hari ini. Sepatutnya kalau ikutkan tertibnya tuan-tuan, pertemuan kita yang pertama ni apatah lagi perbicaraan hadis, maka satu amalan para salafus salih terdahulu, ulama-ulama, maka dibacakan hadis pertemuan yang pertama itu. Tetapi atas ketidaksempatan saya tadi, InsyaAllah nanti saya akan bawa pada minggu yang akan datang, dan kita akan perbanyakkan dan kita akan sama-sama membaca periwayatan hadis musalsal tersebut, dan kita akan ijazahkanlah hadis musalsal bil aulawiyah. Hadis yang pertama didengar merupakan satu amalan ulama-ulama hadis lama-lama dahulu pun memang amalannya begitu. Jadi insya-Allah kita ambil kesempatan pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Ada soalan? Tak ada. Ampun maaf tuan-tuan, ambil masa sikit. Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.